Ya, selamat pagi dan salam sayang kepada anda semua. Anda tentunya bersama saya, Sharon Kezia dan juga Syasha hanya dalam Denzin. siaran Sejahtera Asia. Hari Rabu, 14 April bersamaan dengan 2 Ramadan, kita bersiaran langsung hanya di saluran Astro 122 dan My Freeview. Jadi apa khabar anda semua? Kita harapkan semuanya sehat-sehat belaka. Jadi terima kasih kerana terus memilih saluran 122 dan siaran Sejahtera Asia pada pagi ini sebagai pembuka dan permulaan hari anda. Dan sekiranya hari semalam anda tidak berjalan dengan baik, usah difikirkan hari semalam. Fokus pada hari ini dan jalanilah hari ini dengan fikiran yang penuh positif dan semangat yang tinggi. Jadi Tu yang Syah, apa kita khabar nak Syah? sebenarnya. Ya, khabar baik Sharon. Sharon apa khabar? Lama kita Sihat tak ah. bersua ataupun Betul tu. live sama-sama ni Sharon. Jadi saya kira agak-agak dah lepas sebulan kan baru kita dua digandingkan dengan bersama. Betul. Jadi Syah, hari ini merupakan hari kedua umat Islam menunaikan ibadah puasa. Jadi kita nak tanya Syah ni lah. Ya. Jadi kebanyakan orang, saya dengar lah kan Syah, orang kata biasanya hari pertama ni agak sukar untuk menunaikan ibadah puasa. Adakah betul? Kalau bagi yang baru first mungkin dia menjadi satu kesukaran, tapi kalau dah biasa tu insya-Allah okey je Sharon. Betul Syah tu. masih lagi bersemangat sebenarnya pagi ni. Dan Syah pun Baguslah. rasa penonton dekat rumah sana sebenarnya masih bersemangat juga untuk Betul. berpuasa, meneruskan puasa walaupun pada hari kedua. Betul. Jadi semakin hari semakin bersemangat. Jadi kepada anda terus setia bersama kami kerana kita ada perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini. Apa perkongsian kita hari ini Syah? Perkongsian kita ada dua topik yang menarik, iaitu yang pertama adalah mengenai seni tarian balet di Sarawak. Dan topik yang kedua mengenai sekolah menengah teknik di Sarawak. Ya, sangat menarik topik kita. Terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jadi seperti biasa, siaran selama 1 jam ini kami bukan saja membawa perincian kes COVID di Malaysia, namun kami tetap membawakan anda, berkongsikan dengan anda tentang isu-isu semasa yang berlaku di sekitar negara kita dan juga di negara luar dengan panel-panel yang arif. Jadi seperti biasa, Syah akan kongsikan kes perincian COVID di Malaysia dan saya akan kongsikan kes perincian COVID di Sarawak. Jadi saya akan mulakan dengan perincian kes COVID di Sarawak. Satu perkabaran yang mendukacitakan apabila terdapat 4 kes kematian yang dilaporkan setakat semalam, menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 seramai 128 orang. Taziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sarawak merupakan negeri yang mencatatkan jumlah kes COVID-19 yang paling tinggi setakat ini di Malaysia, di mana terdapat 607 kes baharu positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 20,959 kumulatif kes dan jumlah kluster yang aktif meningkat kepada 48 kes. Manakala jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge turut meningkat kepada 16,639 orang dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Jadi setakat semalam 608 PUI baru telah dilaporkan. Daerah-daerah yang mencatatkan jumlah kes sebanyak 3 angka ialah Bintulu sebanyak 130 kes, Kuching dan Sibu masing-masing mencatatkan 106 kes, diikuti dengan Muka 52 kes, Miri 49 kes, Kapit 33 kes dan daerah-daerah lain yang masih mencatatkan jumlah kes yang membimbangkan juga. Jadi kepada anda, kita nak maklumkan dan kita nak wawarkan bahawa kes COVID di Sarawak semakin meningkat. Jadi kita harus sentiasa menjaga diri dan ambil langkah-langkah SOP yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana pula dengan kes COVID di Malaysia, Syah? Baiklah. Semalam iaitu 13 April 2021 telah merekodkan sebanyak 1,763 kes positif COVID-19 di Malaysia, iaitu kes tempatan sebanyak 1,758 kes, manakala kes import adalah sebanyak 9 kes. Jumlah kes aktif pula adalah sebanyak 16,300 kes. Seterusnya, Sarawak melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 607 kes, diikuti Selangor iaitu 483 kes dan Kuala Lumpur sebanyak 133 kes. Selain itu, setakat semalam sebanyak 9 kluster baharu telah dilaporkan yang melibatkan 4 kluster kerja, 3 kluster komuniti dan masing-masing 1 daripada kluster keagamaan serta kluster pusat tahanan. Akhir sekali, 12 kes kematian warga negara akibat jangkitan COVID-19 telah dilaporkan semalam dan menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,345 kes. Salam takziah kami ucapkan kepada
keluarga mangsa. Dan selain itu kami sekali lagi ingin mengingatkan kepada kita semua agar mengelakkan sentuhan sebenarnya. Kita amalkan 3W iaitu wash, wear dan warn, dan elakkan 3C, confined spaces, close contact dan juga crowded spaces. Jadi jika kita lihatkan Syah, dari hari ke hari terutamanya setakat semalam lah kes COVID di Sarawak khususnya semakin meningkat dan membimbangkan. Dan mencapai angka 600 lebih semalam. Dan sebenarnya itu adalah satu angka yang membimbangkan. Tapi baik, bagi perkongsian yang seterusnya adalah mengenai SOP PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Negeri Sarawak yang bermula dari 13 sehingga 26 April 2021 yang dikemas kini pada 11 April 2021 yang boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kita semua. Baiklah, yang pertama sekali adalah bagi kawalan pergerakan iaitu bilangan penumpang adalah mengikut kapasiti kenderaan masing-masing dan aktiviti serta perkhidmatan adalah dibenarkan. Contohnya perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas ekspres, teksi, e-hailing dan sebagainya adalah dibenarkan beroperasi iaitu dari pukul 6 pagi sehingga 12.30 malam sepanjang tempoh PKPB inilah. Dan manakala pergerakan antara zon adalah tidak dibenarkan kecuali bagi perkhidmatan perlu dan mendapat kelulusan PDRM dan begitu juga dengan aktiviti pekerjaan. Manakala bagi aktiviti dalam kawasan PKPB seperti perniagaan, ekonomi, industri dibenarkan beroperasi seperti yang telah ditetapkan kerajaan seperti pasaraya, kedai runcit, operasi dobi dan lain-lain. Dan selain itu, pasar borong, pasar tani, pasar malam iaitu uptown dan seumpamanya adalah dibenarkan kecuali di zon merah sahaja yang tidak dibenarkan. Seterusnya bagi aktiviti sukan dan rekreasi kategori individu dan berpasukan adalah dibenarkan tertakluk kepada kelulusan Kementerian Belia dan Sukan Sarawak. Manakala aktiviti sektor ekonomi dan industri perikanan dan pertanian serta industri kreatif adalah dibenarkan beroperasi tapi dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Begitu juga dengan aktiviti keagamaan seperti yang telah kita bagi tahu semalam, itu dibenarkan di zon yang berstatus hijau atau kuning tertakluk kepada SOP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Seterusnya Sharon, silakan. Seterusnya antara yang boleh dibenarkan beroperasi adalah sektor pendidikan di mana pusat jagaan kanak-kanak, tabika, tadika dan taska, sektor pelancongan dan kebudayaan, manakala seminar, bengkel, persidangan dan pameran dibenarkan beroperasi dengan syarat tidak melebihi 50% kapasiti premis atau maksimum 300 orang dan harus mematuhi penjarakan fizikal, mewajibkan memakai pelitup muka. Jadi manakala penganjuran majlis rasmi dan majlis sosial juga dibenarkan tetapi hanya untuk zon hijau dan zon kuning saja. Rumah urut, spa, refleksologi, pasar malam, aktiviti berbuka puasa di hotel, restoran dan pusat karaoke juga turut dibenarkan beroperasi dengan syarat tidak melebihi 50 kapasiti premis atau maksimum 300 orang. Jadi manakala aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan adalah aktiviti sukan dan rekreasi seperti fun run, fun ride dan maraton, aktiviti hiburan seperti kelab malam ataupun pub, panggung wayang dan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan orang ramai hadir di satu tempat sehingga menyukarkan penjarakan sosial. Jadi semua aktiviti tersebut tidak boleh dijalankan atas faktor keselamatan. Jadi kepada anda terus mengikuti informasi-informasi terkini bersama kami di Sejahtera Asia untuk mengikuti perkembangan terkini sama ada apakah premis yang boleh dibuka ataupun beroperasi dan apakah aktiviti-aktiviti yang dapat dijalankan semasa pandemik COVID-19. Jadi saya kira seperti yang kita kongsikan tu tadi kan Syah, semua premis tersebut dibenarkan beroperasi dengan ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Betul. Sebenarnya ini adalah untuk kebaikan kita bersama sebenarnya Sharon. Dan juga kami di Sejahtera Asia ingin mengingatkan bagi sesiapa yang tidak sempat untuk melihat siaran langsung Sejahtera Asia, boleh sahaja cari kami di YouTube iaitu search dan type Sejahtera Asia kerana pelbagai perkongsian yang akan kami sajikan kepada anda semua. Jadi tanpa melenggahkan masa, kita terus masuk ke topik kita pada hari ini Syah, berkenaan dengan seni tari bele. Tapi sebelum tu Sharon, Syah nak tanya, Sharon pernah tak tengok satu movie ni yang bernama Swan Lake? Swan Lake tak ada lah saya tengok, tapi Beauty and the Beast tu ada. Beauty and the Beast ada. Okey, tak Beauty and the Beast yang divariasikan, yang dipersembahkan dalam seni bele. Betul. Jadi kalau kita perhatikan kan, seni bele dia bukan saja tarian semata-mata, namun dia ada menunjukkan, dia seperti ingin menceritakan kepada kita ada kisah di sebalik tarian yang dipamerkan di atas pentas tersebut Syah. Itulah yang sebenarnya menarik sebenarnya. Tapi dan kadang-kadang sebenarnya bila kita tengok tarian yang dipersembahkan tu rasa macam kita
pula yang nak menari. Kan rasa Sharon? syok lah pula kan. Syok Jadi pula. macam kita tengok dengan lemah gemalainya, tapi di sebalik kelembutan dan lemah gemalainya memerlukan satu latihan yang panjang. Sebab dari segi penjagaan postur badan memerlukan otot yang sangat kuat untuk mendapatkan postur badan yang kuatlah untuk melakukan tarian ballet itu, Syah. Itu bukan sesuatu yang senang sebenarnya, Sharon. Jadi kita terus pergi kepada tetamu kita yang bersama kita hari ini. Cukup cantik orangnya. Cantik molek ya. Dia memang nampak seorang penari ballet sebab dengan rambutnya high bun tersebut ya. Itu bersama kita hari ini adalah Mavis Lim yang merupakan instruktor tarian ballet. Jadi apa khabar, Miss? Hi, how Apa khabar, are you? Miss? How are you feeling today? I'm good. Good. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia hari ini memberi perkongsian kepada kami semua mengenai seni tarian ballet di Sarawak. Dan bagi soalan yang pertama, boleh tak kongsikan kepada kami bagaimanakah tercetusnya untuk berkecimpung dalam seni tarian ballet ni? Okay, so at first it's all about my mom. So when I was young, I doesn't know anything about dance, and then it was my mom. She was the one persuading me to like how beautiful is ballet, how good will you be if you go dancing, your posture, how do you look like when you grow up, and that's when I started dancing. Adakah bermakna ibu kepada Cik Mavis ni merupakan antara salah seorang penari ballet juga? No, it's actually my mom is the one who want to dance but don't have the chance to dance. So she made me dance. What age you start dancing? 4. I start dancing when I was 4, and then it's because of I'm scared to like train all the flexibility, the painful, and then I stopped dancing after a few months. I got back to dance when I was 8 until now. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan penonton tentang rutin latihan harian untuk penari ballet. Adakah sukar? Ya, rutin harian yang sangat sukar ialah flexibility. Sebab it need times to like strengthen your flexibility to get everything smooth like that, and then warm up, very important. Warm up, and then stretching, warm up, and all the basic. I think ballet, the most important in ballet is all the basic training, like for your muscle and for your growth. Jadi kalau kita cakap pasal flexibility ni kan, Syah, bermakna kalau kita usia yang agak tua, agak tak sesuai lah untuk belajar tarian ballet ni. Sebab bila tua ni kan macam a bit stiff lah compared to the younger. You need more time. But still can join lah. Yes. Jadi boleh lepas ni, Sharon. Mungkin nak boleh try. dipertimbangkan lah, Syah. Okey, baiklah Cik Mavis. Sudah berapa lama Cik Mavis mengajar? I start to teach in China for 3 years. And then I come back after my university. Until now is 8 years. Jadi dari mana mendapat kursus sebelum menjadi instruktor tu? Kursus untuk menjadi instruktor ballet. So I start in the Dance Academy Kuching when I was young until I'm 17. So I further my study. So it's also through my academy they brought me to this university in Shanghai. So I further my study there. So how long is the course for the academy? You mean in China? In China and in Kuching. Kuching it's not a course, it's education. It's a dance education. I started during pre-ballet and then grade 1. It's like primary school to secondary school. And I graduated advanced ballet. And then I further my ballet in China. Agak jauh tu kan, Syah. Agak jauh tu sebenarnya menarik. Berjauhan dengan keluarga hanya untuk menimba ilmu dalam tarian ballet itu sendiri. Jadi, where is your class? Your ballet class in Kuching? The Dance Academy Kuching. The Dance Academy Kuching. Sekarang dekat Third Mile, Huising sana, yang ada statue besar. Oh, yang ada statue besar patung kat tepi yang menari tu? Yes. Rupanya itu kat situ. Siapa ada perasan tak dekat jalan tu? Kat Huising tepi jalan tu, ada Taman Huising tu, kalau kita lalu tepi jalan tu nampak. Dulu saya selalu tertanya-tanya tau. Apa benda tu? Apa benda tu kan? Jadi kepada anda banyak lagi kupasan bersama Miss Mavis yang akan kongsikan dengan kita berkenaan dengan seni tarian ballet. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana.
Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan Sasha Dezlin bersama tetamu kita Miss Mavis hanya dalam Sejahtera Asia dengan topik kita pada hari ini adalah seni tarian bele. Jadi kepada anda yang tertanya-tanya apakah itu seni tarian bele? Maka bele adalah sejenis tarian yang berasal dari Itali semasa Renaissance abad ke-15. Mahkamah mengadakan acara sosial besar dan bele menjadi bahagian dari persembahan biasa. Bangsawan bahkan belajar tarian untuk turut serta. Pada abad ke-16, Ratu Perancis yang lahir dari Perancis, Catherine de Medici, menjadi penaung bele untuk Mahkamah Perancis. Popularitinya tersebar di seluruh Eropah dan menjelang abad ke-19, ia telah menuju ke Rusia. Syarikat-syarikat bele mula berkunjung ke Amerika di bahagian akhir abad ke-19 dan tarian itu menjadi popular di sana dan terus berkembang ke negara-negara yang lain. Jadi kalau kita lihat sejarah tarian bele ni memang dah lama lah Syah. Dan itu juga adalah satu tarian yang pada peringkat elit sebenarnya kalau kita dapat lihat tadi. Okey, baiklah, daripada apa yang telah diceritakan tadi, mungkin Cik Mavis boleh ceritakan kepada kami, mungkin ada yang tertanya-tanya apakah antara kelebihan tarian belet ni sebenarnya? The kelebihan. Doing ballet, you can train correct posture, of course, and then all the muscles building in a correct way. And of course, to learn how to sit and walk or in a correct way. So for ballet, ballet is actually a foundation for if you want to further your dance to contemporary, for modern jazz. If you do ballet, it's more easier for you to get in touch with other genre. And then for people or children who learn ballet, they actually develop discipline. Yeah. So people who learn ballet, they can behave well in outside whenever they go. So if you have a good discipline, so next time when during the future, if you do a career which is not ballet, you still can how do you say? You can work in a beautiful way. Yeah. So it's more on emphasizing on the body posture. Yeah. So what if like the both of me, like Sasha, the two of us, we don't have any experience in any dancing. So can we still join ballet class? Yes, sure. Sure. Yes, you still can. So it's how about the step? As we see that from the old days, the step until now is almost the same. Is it the same step or it will? Yeah, because it all go back to the basic, like how do you point, how do you stand in one leg, and then if you know, after you know how to stand in one leg, you are going to do a rises in one leg, and then how do you go on point in one leg? Do you know they go on point on the point shoe? Yeah, it is all back to the basic, and then how do you develop through the basic steps to get harder and harder? Also, there is no huge difference between the step in the old days and now, is it? Yeah, because ballet is belong to the classical, it's belong to the Western culture. Jadi satu fakta yang menarik ya Syah. Maknanya tarian bele ni daripada basic, daripada suatu ketika dulu semasa permulaan diperkenalkan di dunia sehingga pada hari ini basic asas tarian bele itu adalah sama Syah. Jadi dia tak banyak berubah lah. Jadi bagaimana pula dengan penerimaan daripada negeri Sarawak sendiri? So ballet doesn't change much, but how do we bring into Sarawak here? It's maybe because of the modern city now. We do combine the classical ballet with a little bit of modern dance, like contemporary lyrical, which make it more interesting. Because traditional ballet is a bit boring. Yeah. So how do we attract audience? We try to combine with modern lyrical dance with it. Yeah, and I think Sarawak is actually more to cultural dance during the past, and then also thank you to now technology, the advance in technology, people see more through social media. Yeah, that's how people get in touch with ballet. Yeah, I think people now wants to be beautified. Yeah. It's more about like you want to look after your weight, how you want to look good in your body. Yes. Because it's more about the body posture. Yes. Jadi kan kita lihat Syah, tarian bele ni merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan bentuk badan yang cantik. Khususnya kepada wanita. Bila sebut dengan wanita, kita nak tanya dulu lah Miss Mavis. Adakah lelaki, kalau kita tengok feedback lelaki, terutama dekat negeri Sarawak ni, bagaimana sambutan daripada pihak lelaki pula?
Lelaki is actually for boy is actually boy actually are born to dance compared to female, but our human mindset is male cannot do dancing. Yeah, so I think we still need more time to let the male to know more about dancing. Yeah, so that our school have like 20% of boys. Yeah. Itu tak semestinya perempuan saja boleh menari dan betul tu, lelaki Syah. pun sebenarnya berpeluang untuk menari ballet ni. Dan mungkin bagaimana pula dengan kesediaan fizikal untuk menari ballet? Mungkin ada spesifik yang perlu mereka ada dalam diri mereka? Yep, of course, we receive ballet dancer. They need to have a correct height. It's not so short. We will see the length of the arms, the legs, and the ratio between the badan and the kaki tangan. Oh, kiranya sebelum nak masuk ke kelas tarian ballet ni kena tengok dululah Yes, apa yang yes, boleh, yes, apa yes. yang tak. Yes. Jadi kira ada upper body dengan lower body tu akan The ratio, the body have to be 4 and 5 instead of 4-4 or 6-6-4 like How that. about if they don't meet the requirement of the ratio? Yeah. So if you don't meet the requirement of the ratio, you can just learn dancing by you want to build up a correct posture, to want to beautify yourself, to build up discipline. That is all right. Yeah. So if you want to further dancing into an actor, a performer, that's why we have to see the ratio of the badan lah. So what it has to do with the performance? I mean the ratio. This is for in the in the sense of the traditional ballet. They need to have the correct ratio to go into ballet. Yeah, the ballet field. So it's compulsory lah if you want to be a professional in ballet. Yes. Jadi bukan mudah juga Syah. Bukan mudah. Jadi mungkin Miss Mavis boleh bagi tahu kami macam mana cara duduk posture yang betul? Mungkin boleh? So bagi for tips? example, if you sit on this kerusi, make sure your bottom cannot sit fully into it. You have to move out a bit. Tegak Syah. Yeah, so that your Kita spine dapat go tips. up. Jangan bongkok Syah. Kita kena tegak, okey, fokus. kena tegak. Tengok ada kamera di depan. And dia then macam pressing your build shoulder down. confidence sebenarnya. Yes. Okay, How about walking? Is it the same too? Yeah, just when you walk or when you stand, you try to put your weight, the body weight, onto your toes more, so that 2/3 of your weight is onto your toes, and then 1/3 of your weight is on the heels, so that you feel like you are more taller and more confidence. Nampak tak, dah dapat dah tips baru sikit je. Dah rasa macam nak semangat. Mungkin ada yang dekat luar sana teringin nak menari ballet. Mungkin ada pesanan Miss Mavis kepada mereka semua. My pesanan. If you are watching this show, and if you are interested, we are always welcome you to come and join our show, because I would like to welcome more Sarawakian to join us. Yeah. Tadi satu. How about the fee? The fee for I mean the beginners, minimum, we are still quite basic. Basic Yeah. lah. Jadi bolehlah cuba-cuba pergi untuk menghantar anak anda ataupun anda sendiri yang rasanya nak pergi untuk menyertai kelas ballet ni, boleh sahaja terus pergi kepada FB Mavis Lim, right? Mavis Lim, yes. Lim di FB dan IG beliau. Jadi Miss Mavis, how about the food intake? Is it the same that they need to control the food intake like the gymnast? Yes, you just cut down carbohydrate. Yeah, and then carbo, and then those dairy products you need to cut down. Yeah. And then more on protein. Protein. Take more on the protein. More to protein, low in carbs lah. Jadi Syah, macam mana, berminat tak Syah dengan perkongsian dari Miss Davis ni? Dia bukan saja baik untuk kesihatan sebab mengeluarkan peluh, tapi dapat membantu kita mendapatkan postur dan bentuk badan yang baik. Dan seperti yang Miss Davis kongsikan tadi, ia secara tidak langsung dapat membentuk disiplin diri kita Syah. Itulah yang paling bagi Syah adalah menarik sebenarnya. Bila kita tengok cara Miss Mavis bercakap pun nampak auranya macam mana tak? Dan Miss Davis, akhir sekali, jika penonton ingin hubungi Miss Davis, bagaimana mereka boleh menghubungi Miss Davis? You can actually contact us in the Dance Academy Kuching. Yeah, you can find us in Facebook, or we have web page, the Dance Academy Kuching.com.my.
Okey, jadi memang perkongsian yang baik. Okey, terima kasih sekali lagi Miss Mavis Lim kerana sudi berkongsi dengan dia tentang seni tarian bele. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik. Jadi baru hari inilah kita tahu Syah, rupanya bentuk badan tu memainkan peranan yang penting jika kita ingin pergi jauh dalam seni tarian bele. Jadi kepada anda terus setia bersama kami kerana kita ada satu lagi perkongsian yang menarik selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jasper, Valerie, Andre, Mia, Jali, Eka. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia. Sebentar tadi kita mengupas topik mengenai seni tarian bele di Sarawak. Dan topik yang kedua pula adalah mengenai sekolah menengah teknik di Sarawak, Sharon. Tapi sebelum tu, sekolah yang ingin kita perkenalkan ini adalah pernah menyertai pertandingan sehingga ke peringkat antarabangsa dan yang lebih membanggakan lagi apabila dinobatkan sebagai johan dalam pertandingan WRO 2007 iaitu World Robot Olympiad Senior High School Open kategori serta banyak lagi anugerah pertandingan robotik yang dicapai, iaitu Sekolah Menengah Teknik Sejingkat yang merupakan sekolah menengah atas iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan sekolah ini juga memberi peluang kepada murid lepasan PT3 untuk yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk menyambung pembelajaran mereka terutamanya dalam bidang kejuruteraan. Baiklah, bersama kita pada hari ini iaitu Tuan Pengetua Muhammad Sharif bin Mat Saad iaitu merupakan Pengetua Sekolah Menengah Teknik Sejingkat. Apa khabar Tuan Pengetua? Khabar baik. Selamat pagi Cikgu. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada pagi ini dan kami juga kepada mereka di luar sana mungkin bolehlah berikan perhatian untuk ada pengambilan sebenarnya Sharon mengenai di Sekolah Teknik Sejingkat ni. Okey, baiklah Tuan Pengetua, boleh tak ceritakan serba sedikit apakah Sekolah Menengah Teknik ni sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TVS menginspirasi duniamu dan terima kasih pada segmen ini yang menerima kami untuk mempromosikan Sekolah Menengah Teknik. Baik, Sekolah Menengah Teknik ini adalah sebuah sekolah kawalan dan dia merupakan sekolah khas di mana pengambilan para pelajar juga adalah mengikut syarat-syarat yang tertentu. Jadi di SMT Sejingkat ini kita mempunyai ciri-ciri sekolah khas dan umpamanya kita mengambil para pelajar dalam kadar yang telah ditetapkan oleh bahagian pendidikan dan latihan teknik dan vokasional, di mana kita digunakan hanya untuk mengambil para pelajar tingkatan 4 dan 5 dengan 9 kelas tingkatan 4, 9 kelas tingkatan 5 dan kapasitinya untuk 30 orang untuk satu kelas. Di Malaysia kita ada 9 buah sekolah menengah teknik, di mana yang pertama adalah Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Negeri Sembilan, Sekolah Menengah Teknik Melaka, Sekolah Menengah Teknik Terengganu, Sekolah Menengah Teknik Alor-Star, Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra di Pulau Pinang, Sekolah Menengah Teknik Kuantan dan Sekolah Menengah Teknik Sejingkat yang telah ditubuhkan pada
8/4 1999 dan sekarang ini berada di Demak Laut. Jadi macam Syah sendiri, dulu Syah adakah pelajar sekolah teknik vokasional ataupun aliran biasa? Tu sebenarnya yang menariknya Sharon. Aha. Syah sebenarnya dulu pernah bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Sejingkat. Tahun bila tu, Syah? Tahun 2012 sehingga 2015 kalau tak silap. Form 4 sampai Form 6 kat sana. Jadi mungkin kan Syah, saya rasa ibu bapa dan juga pelajar-pelajar mungkin tertanya-tanyalah Tuan Pengutua, apakah perbezaan di antara sekolah teknik dengan kolej vokasional? Baik, terima kasih. Sekolah menengah teknik kita kita menyediakan para pelajar untuk peperiksaan SPM. Manakala bagi para pelajar yang ke kolej vokasional, mereka lebih kepada sijil vokasional Malaysia dan seterusnya mereka akan mengambil diploma vokasional Malaysia. Dan kalau di sekolah menengah teknik, kita lebih kepada pembelajaran dalam kelas dan hanya 10% untuk hands-on. Kalau di kolej vokasional, dia lebih kepada praktikal di bengkel dan di sekolah menengah teknik ini kita menyediakan pada pelajar untuk ke IPTA ataupun IPTS dan kita untuk melahirkan para pelajar yang bekerja dalam bidang profesional. Manakala bagi kolej vokasional untuk melahirkan tenaga kerja mahir dan mereka boleh bekerja mengikut kemahiran masing-masing. Baik, di Sarawak kita, di wilayah Sarawak kita ini, kita mempunyai 7 sebenarnya. 7 ni termasuk sekolah menengah teknik. Satu ialah KB Biri, KB Bintulu, KB Sibu, KB Kuching, KB Matang dan juga KB Betung. Dan satu lagi adalah SMT Sejingkat lah. Dan sebenarnya kita ini adalah di bawah satu bumbung, iaitu di BPRTV dan BPRTV yang menguruskan yang di Sarawak ini. Baiklah. Dipercayai bahawa Sekolah Menengah Teknik Sejingkat ini ada menawarkan 10 subjek ataupun kursus, itu seperti lukisan kejuruteraan, ada ADMET dan juga mungkin Tuan Pengetua boleh terangkan kepada mereka di luar sana apa juga kursus-kursus yang lain. Baik, di SMT Sejingkat kita ada 3 kursus, iaitu yang pertama ialah pengajian kejuruteraan awam. Kita tawarkan dalam 4 kelas. Pengajian kejuruteraan mekanikal ada 2 kelas. Kita ada tawarkan pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Kita ada 3 kelas. Dan apabila pelajar-pelajar mengambil salah satu ataupun pemilihan ikut kemahiran ataupun mengikut minat pelajar itu, mereka mesti ambil satu lagi mata pelajaran iaitu lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan. Dan mereka ni akan mengambil mata pelajaran seperti fizik, kimia dan satu lagi adalah matematik tambahan. Dan mereka tidak ambil biologi. Biologi tidak ambil. Dan mata pelajaran teras yang lain adalah seperti sekolah-sekolah biasa. Cuma bahagian elektif sahajalah Tuan Pengetua yang berbeza daripada sekolah yang biasa. Jadi bagaimana pula dengan sambutan pelajar-pelajar di negeri Sarawak ini, Tuan Pengetua? Untuk pengetahuan kita bersama, kita ada pengambilan pelajar di SMT Sejingkat bermula pada tahun lepas. Kita dah buka untuk online. Dan oleh kerana mungkin dalam musim COVID dan sebagainya, kita tak sempat untuk membuat promosi dan sebagainya. Bila kita buka untuk pengambilan itu, mungkin ibu bapa dan sebagainya tidak dapat info daripada kita. Kita untuk pengambilan pertama, kita sudah mendaftar seramai 100 orang. Dan kita sekarang ni kita masih lagi membuka peluang-peluang bagi para pelajar sebab kapasiti ataupun SMT Sejingkat itu boleh dimuatkan seramai 270 orang untuk pelajar-pelajar tingkatan 4. Dan untuk itu juga sekarang ini
pelajar-pelajar yang pertama tu kita ambil pada 6 hari bulan 4 dan kita buka peluang untuk pengambilan kedua adalah daripada 7 hari bulan 4 sehingga 7 hari bulan 5. Maknanya kita ada 1 bulan untuk mempromosi supaya pelajar-pelajar dapat walk in ke sekolah dan kita boleh mengambil pelajar untuk memenuhi yang mana yang masih kosong lah. Mungkin ada mereka di luar sana ataupun adik-adik yang lepasan PT3 yang berminat ataupun ibu bapa yang ingin anak mereka melanjutkan pembelajaran dalam bidang teknikal boleh berdaftar di Sekolah Menengah Teknik Sejingkat kerana terdapat banyak kekosongan ya, betul ya Tuan Pengetua? Jadi adakah asrama disediakan untuk pelajar-pelajar Tuan Pengetua? Ya. Pelajar-pelajar kita disediakan asrama dan asrama kita mencukupi untuk 540 orang, kita tak ada masalah. Tapi pelajar-pelajar yang berdekatan boleh memilih sama ada mereka nak menjadi pelajar harian ataupun mereka nak jadi pelajar di asrama. Tapi kami lebih suka pelajar di asrama supaya kita senang untuk mengadakan pelbagai aktiviti untuk pelajar walaupun di hujung minggu. Bagaimana pula dengan waktu sesi persekolahan untuk pelajar teknik ni Tuan Pengetua? Adakah sama seperti pelajar harian ataupun mereka mempunyai jadual waktu yang tertentu? Jadual waktu seperti biasa. Seperti sekolah harian dan sekarang ni kita memang ikut KSSM seperti biasa. Kita masuk lebih awal pukul 7 dan biasa kelas kita berakhir pada pukul 1.50 ataupun 2.20. Jadi tak jauh beza sangatlah Syah dengan sekolah harian biasa. Cuma mereka lebih kepada hands on lah berbanding sekolah biasa yang lebih kepada teori iaitu di dalam kelas. Jadi sebenarnya banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh Tuan Pengetua kita. Jadi terus setia bersama kami hanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana bersama kami. Tadi Syira nampak tak antara aktiviti-aktiviti yang telah mereka capai itu antaranya adalah mengikuti pertandingan robotik. Syah sebenarnya sangat terpegun sebenarnya. Dan mungkin untuk soalan yang seterusnya, apakah antara kelebihan yang terdapat di Sekolah Menengah Teknik Sejingkat ni Tuan Pengetua? Baik, terima kasih. Baik, di SMT Sejingkat kita lebih awal untuk menyediakan pada pelajar untuk kepada bidang minat mereka. Contohnya mereka katalah minat dalam bidang engineering itu sivil katakan ataupun awam, mechanical, electrical. Jadi kami dah lebih awal untuk memandu ke arah mana pelajar-pelajar itu minat. Dan mereka ini bila mereka keluar ataupun mereka selepas mengambil SPM, mereka sebenarnya sudah awal-awal dipancing oleh institusi-institusi pengajian tinggi untuk bersama-sama dengan mereka.
Dan kita target pun di SMT Sejingkat ialah 100% pelajar yang masuk di SMT Sejingkat. Katakanlah kita ambil 270 orang, maka 270 orang itu kita akan meminta ataupun kita memastikan bahawa mereka ini akan berada di institusi pengajian tinggi. Dan kita juga mengadakan MOU dengan beberapa institusi pengajian tinggi tempatan dan mereka-mereka ini akan sentiasa bersama kami dan memberi galakan pada pelajar-pelajar ini dan seterusnya mengambil pelajar-pelajar ini untuk bersama-sama mereka. Baik, selain daripada itu, di Sekolah Menengah Teknik kita tidak kenakan apa-apa bayaran. Mereka datang ke sekolah kita hanya untuk membekalkan duit membeli peralatan. Peralatan sendiri, mungkin ada baju yang mereka pakai, baju oren tu yang menunjukkan bahawa mereka ini bersama-sama kita. Menunjukkan bahawa kita nak memertabatkan STEM dan TVET ini. Baik, selain daripada itu, para pelajar ini akan membeli peralatan lukisan kejuruteraan. Tapi yuran tak kena. Mereka duduk di SMT Sejingkat tu di asrama. Kita bagi kemudahan free, makan free, dan kita juga ada berbagai kemudahan lain untuk kemudahan para pelajar ini. Jadi bagaimana pula dengan kelayakan akademik? Mungkin ada ibu bapa di luar sana dan pelajar khususnya tertanya-tanya kelayakan akademik untuk mereka memohon masuk ke sekolah teknik ni. Baik, untuk kelayakan pada tahun lepas kita tak ada PT3. PT3 tak ada. Jadi kita buka kepada para pelajar ini memohon secara online dan mereka menduduki satu pentaksiran kemasukan sekolah khas ataupun dipanggil sebagai PKSK. Dan di situ kita mengambil pada pelajar ini. Untuk kali kedua ini mereka boleh datang secara walk-in dan mereka juga boleh untuk gunakan QR code dan boleh mengisi Google Form itu dan kita akan mengambil mereka, kita akan menjemput mereka datang ke sekolah untuk sedikitlah temu duga apa minat mereka dan sebagainya, dan kita lihat juga PBD. PBD itu adalah pentaksiran bilik darjah. Kalau pelajar itu dah berminat, maka kita akan menerimalah mereka masuk ke SMP. Jadi saya kira perkara ini bukan saja pihak sekolah menengah teknik mengambil kesukaran, tapi saya rasa guru-guru di sekolah juga agak mengalami kesukaran untuk menyediakan PPD lah, pengetua seperti kita tahu, sebab kadang-kadang ada pelajar yang dapat akses online, ada yang tak dapat akses pembelajaran online. Jadi guru subjek itu sendiri mengalami kesukaran untuk memberikan markah PPD kepada pelajar masing-masing. Betul tak Syah? Betul. Dan juga selain daripada itu, tadi ada dinyatakan bahawa teknik setingkat ada menyediakan khidmat hostel kepada para pelajar. Jadi rasanya itu adalah bukan satu masalah jika nak masuk ke sekolah ni sebenarnya. Dan ini juga adalah salah satu platform untuk meneruskan jika ada minat dalam bidang mekanikal ke bidang elektrikal ataupun dalam bidang kejuruteraan awam. Jadi satu peluang yang luas dan peluang yang besar kepada pelajar-pelajar di luar sana. Jadi Tuan Pengetua, seperti yang kita tahu kan, setiap sekolah perlu menjalankan SOP yang tersendiri. Jadi bagaimana dengan sekolah teknik sendiri? Alhamdulillah, kita sebenarnya sebelum pelajar-pelajar masuk kita dah sanitasi asrama, bilik kelas dan sebagainya, dan kita sudah buatlah penjarakan dan kita memang mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi begitu juga apa-apa larangan, arahan kita tidak benarkanlah. Kita tak benarkan pelajar buat sesuatu yang tidak dapat diterima ataupun menyalahi SOP. Sekarang ini untuk ibu bapa juga, perjumpaan juga ibu bapa kami hadkan, kecuali jika ada perkara-perkara yang mustahak, mereka mesti menghubungi PKM, Ketua Warden dan sebagainya, barulah mereka dapat berjumpa dengan ibu bapa. Dan juga difahamkan sekolah menengah teknik Sejingkat ni juga Tuan Pengetua adalah merupakan satu-satunya sekolah teknik yang ada di Sarawak. Okey, mungkin ada pesanan Tuan Pengetua kepada mereka di luar sana. Ya, betul.
Sekolah Menengah Teknik Sejingkat ni adalah satu-satunya sekolah menengah teknik yang berada di Sarawak, dan yang 8 lagi itu di Semenanjung. Walau bagaimanapun, kita sebenarnya ambil pelajar daripada Sabah, Labuan, dan seluruh Sarawak sehingga Limbang, Lawas. Sebelum ni kita dah pergi sekolah-sekolah. Tapi oleh kerana kita ni sikit tak sempat kita nak pergi sebab Sarawak, bumi Sarawak ni luas. Jadi kita tak sempat nak pergi ke semua sekolah. Jadi dengan cara ini juga kita mempromosikan teknik sejingkat ini. Baik, kita juga menerima pelajar-pelajar daripada Semenanjung. Tapi saya rasa oleh kerana satu-satunya sekolah menengah teknik yang ada di Sarawak ini, saya berharap supaya pelajar-pelajar di Sarawak, ibu bapa yang berada di Sarawak ini mengambil peluang ini untuk membawa ataupun kita kata menggalakkan pelajar untuk ke sekolah menengah teknik sejingkat. Jadi satu perkongsian yang menarik. Tapi sebelum tu Kak Pengetua, sekali lagi Pengetua boleh tak war-warkan kepada penonton bagaimana pelajar hendak memohon. Sekali lagi kita ingatkan kepada pelajar-pelajar dan kepada ibu bapa di luar sana. Baik, pelajar-pelajar yang ingin memohon ke sekolah menengah teknik sejingkat, mereka boleh menggunakan QR code pun boleh. Mereka datang sendiri ke SMT sejingkat pun boleh. Cara telefon pun boleh, telefon sekolah ataupun dalam di QR code tu pun ada nombor telefon jawatankuasa pengambilan. Mereka boleh dengan apa cara sekalipun, mereka boleh datang ke SMT sejingkat dan kita menerima. Kita mengalu-alukan mereka jika cukup syarat dan sebagainya, mereka tak ada masalah untuk kita terima ke SMT sejingkat. Jadi itulah dia seperti yang tertara di kaca TV anda tadi, ada cara-cara bagaimana untuk memohon ke sekolah teknik sejingkat. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengetua Muhammad Sharif bin Mat Saad atas perkongsian yang penuh bermakna dan cukup informasi buat ibu bapa dan pelajar di luar sana. Jadi terus setia bersama kami, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, anda tentunya masih bersama saya, Sharon Kezia dan juga Syashah Dezrin hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi hari ini dua perkongsian kita yang cukup menarik. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mavis Lim dan juga Encik Muhammad Sharif bin Mat Saad di atas perkongsian mereka berdua yang cukup informasi pada pagi ini, Syah. Jadi untuk topik yang pertama tadi, Syah, agak menariklah topiknya khususnya kepada wanita lah sebab dia berkenaan dengan seni tarian belik, di mana seni tarian belik ni bukan saja berkenaan dengan tubuh badan yang cantik, tapi ia juga dapat menguatkan tubuh badan kita sebab ia memerlukan sokongan badan yang kuat, Syah. Dan juga mendisiplinkan diri, Sharon. Dan juga bagi topik yang kedua itu mempromosikan sekolah menengah teknik sejingkat kepada mereka yang lepasan PT3 kepada jadi, ibu bapa. Syah sendiri kan merupakan bekas pelajar sekolah menengah teknik. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton pengalaman Syah di sekolah teknik. Pengalaman Syah itu Syah dulu ambil subjek elektrik dan electrical, kejuruteraan elektrik dan electrical, dan sebenarnya banyak perkara yang dapat dieksposkan ketika berada di sekolah ni, dan ianya adalah sebenarnya ramai juga kawan Syah sebenarnya melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Jadi macam Syah dekat sekolah menengah teknik tu lebih ramai pelajar lelaki ke perempuan? Dia basically lelaki, tapi sebenarnya ada juga balance. Jadi kalau asli tarian belik tadi, Syah, ada terfikir tak selepas dengar penerangan daripada Miss Mavis yang cantik molek tadi tu, ada terfikir tak macam nak try lah? Ada nak try, tapi cuma yang basic sajalah, Sharon, sebab takutnya dah berusia sikit ni kan. Tak begitu fleksibel lah kan, tapi just saja-saja menyertai kelas itu untuk kesihatan dan jaga badan. Itu yang penting, Syah. Itu yang penting, biasalah kita kan. Jadi kepada anda di luar sana, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh lontarkan saja di page FB
FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi sehingga kita bertemu lagi, saya Sharon Kezia Dan saya Shasha Denzling. hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, Kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Bye-bye.